Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perlis Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Salam maid menjunjung syiar memaju umat. Bersama kita dalam segmen sebab lagu mana kita pada petang ini, dan petang ini kita akan bahaskan tentang tajuknya solat jenazah mudah saja. Jadi topik ini sangat dekat di hati kita semua, dan barangkali mungkin kita juga ada pengalaman berhadapan dengan isu solat jenazah ini. Untuk membahaskan tentang solat jenazah kita pada petang ini, kita bawakan bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Qadir Shahab, pegawai di Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Baiklah. Jadi sebelum kita membuka tirai mukadimah tentang topik kita pada petang ini, ingin saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, para penonton di luar sana yang mungkin ada kemuskilan, persoalan dan juga mungkin ada pandangan yang nak dikongsikan, pengalaman mungkin nak dikongsikan dengan kami pada petang ini, boleh hubungi kami di talian interaktif 013 432 4423. Saya ulang sekali lagi, 013 432 4423. Jadi sementara menunggu panggilan daripada anda semua, kita nak pergi kepada soalan kita yang pertama yang kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Qadir Shahab. Baik Ustaz, sebagai mukaddimah wal bicara kita pada petang ini, mungkin Ustaz boleh uraikan sedikit tentang hukum solat jenazah dan perbahasan berkenaan dengan solat jenazah gaib. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi atau pengacara solat kita pada petang ni, iaitu Ustaz Faidi Segak, Ustaz pada petang ni. Bagi menjawab soalan yang diajukan kepada saya oleh yang bagi Ustaz Faidi, iaitu berkaitan dengan hukum salat jenazah dan berkaitan dengan salat gaib. Salat jenazah berdasarkan majoriti para ulama, berdasarkan pandangan majoriti para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah, dan kita semua sedia maklum fardu kifayah dalam masyarakat kita satu ungkapan yang masyhur, dan saya ingat majoriti masyarakat kita memahami maksud dia, iaitu sebahagian ataupun kebanyakan masyarakat kita bila sebut fardu kifayah, dia kata bila ada orang buat, orang lain tak payah. Begitulah fardu kifayah. Dia lebih kurang begitulah maksudnya, sekalipun tidak berapa tepat, tetapi maksudnya lebih kurang begitu. Kenapa saya kata tidak berapa tepat? Kerana fardu kifayah ini mesti dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi tuntutan. Itu dikatakan fardu kifayah. Sebagai contoh, kalau kita kata contoh yang lain, saya bagi contoh yang lain. Sebagai contoh, salat fardu. Salat fardu, hukum dia fardu kifayah, ditunaikan di masjid secara berjamaah. Kalau seorang je pergi masjid dalam sesuatu qaryah, tidak terlaksana salat jemaah. Kerana salat jemaah tidak boleh dilaksanakan seorang. Dia mesti buat sekurang-kurangnya 2 orang. Baru dinamakan salat itu sebagai salat jemaah. Kerana itu, kalau dalam sesuatu qaryah yang pergi menunaikan salat jemaah fardu, katalah zuhur sebagai contoh, hanya seorang saja, dia imam, tak ada makmum, dialah sembahyang munfarid, dia sembahyang bersendirian, maka ahli ataupun ahli qaryah semua dianggap berdosa kerana tidak terlaksana, masih belum terlaksana salat berjamaah, salat fardu secara berjamaah. Jadi yang dimaksudkan dengan fardu kifayah iaitulah hukum mutawajjah 'alal jami' yang diajukan kepada seluruh orang Islam. Idza qama bihi ba'duhum saqata 'anil baqi. Apabila saqata 'anil baqin, iaitulah hukum yang diajukan kepada keseluruhan umat Islam, namun apabila hukum itu, tanggungjawab itu dilaksanakan oleh sekumpulan masyarakat, maka gugurlah tuntutan dari masyarakat ataupun dari orang Islam yang lain. Itu maksud fardu kifayah. Jadi saya ulang lagi sekali, hukum salat jenazah adalah fardu kifayah berdasarkan pandangan majoriti para ulama, dan majoriti yang dimaksudkan di sini iaitulah para ulama dalam mazhab Hanafi, demikian juga ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama dalam mazhab Hanbali. Melainkan ulama di dalam mazhab Maliki, itu pun di kalangan mereka, di kalangan ulama Maliki ada juga yang sependapat dengan pandangan majoriti, iaitulah yang mengatakan salat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Itu tentang hukum. Itu tentang hukum salat jenazah.
Yang kedua yang ditanya kepada saya itulah berkaitan dengan salat ghaib. Yang dimaksudkan dengan salat ghaib iaitulah salat jenazah yang ditunaikan dengan ketiadaan jenazah di hadapannya. Itu salat ghaib. Salat jenazah yang ditunaikan dalam keadaan tiada jenazah di hadapannya. Itu salat ghaib. Salat ghaib sabit di dalam sunnah Nabi SAW, baginda sabit di dalam sunnah Nabi adanya salat ghaib, iaitulah dalam peristiwa kematian Najasyi, pemerintah di Habasyah di zaman Nabi SAW, yang mana Najasyi ini seorang Muslim, memeluk Islam. Dia pemimpin di Habasyah ketika itu, masyarakat ketika itu beragama Kristian. Apabila Najasyi dia memeluk Islam, dia menyembunyikan Islam dia. Apabila dia meninggal dunia, Rasulullah perintahkan para sahabat untuk bangun dan melaksanakan salat jenazah ghaib kepada Najasyi. Najasyi mayat dia jenazah dia berada di Habasyah. Nabi dan para sahabat menunaikan salat untuk Najasyi ketika berada di Madinah. Itu salat ghaib yang ada. Itulah satu-satunya salat ghaib yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Disebabkan jenazah salat ghaib pernah berlaku di zaman Nabi dan dia hanya berlaku sekali sahaja, menyebabkan para ulama berbeza pandangan dalam permasalahan salat ghaib. Ulama berbeza pandangan. Ada berbagai pandangan para ulama. Secara ringkasnya, saya tak sebut semua kerana kita nak ambil secara ringkasnya. Sebahagian ulama mengatakan salat ghaib ini hanya disyariatkan untuk orang-orang yang ada jasanya kepada umat, kepada masyarakat Islam. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang banyak jasa dia kepada masyarakat Islam, maka apabila dia meninggal, disyariatkan kepada umat Islam, sekalipun tidak berada di tempat pemimpin itu meninggal, mereka yang berada di negeri lain sebagai contoh juga disyariatkan untuk menunaikan salat ke atas pemimpin yang berjasa tersebut. Demikian juga seperti para ulama yang berjasa, yang mana mereka meninggal di satu tempat, maka demikian juga disyariatkan kepada umat Islam yang berada di negeri yang lain, di tempat yang lain, untuk menunaikan salat jenazah ke atas ulama tersebut. Kenapa? Kerana sebahagian ulama melihat Najasyi itu pemimpin. Najasyi itu satu individu yang banyak menyumbang jasanya kepada masyarakat. Kerana itu Nabi SAW menunaikan salat jenazah ghaib untuk Najasyi. Itu pandangan sebahagian para ulama. Manakala pandangan yang kedua, barangkali saya sebut dua pandangan saja di sini. Pandangan kedua, mereka mengatakan tak, salat jenazah ghaib ni tidak disyariatkan melainkan untuk jenazah yang tidak ditunaikan salat jenazah kepada dia. Sebagai contoh, jenazah Najasyi itu, kerana Najasyi yang meninggal dunia, dia Muslim, dia menyembunyikan keislaman dia dari masyarakat dia, maka mesti suasana yang sama, kes yang sama untuk dilakukan salat jenazah ghaib. Iaitulah orang yang kematian dia tak ada orang tunaikan salat jenazah untuk dia, untuk jenazah seperti itu sahaja disyariatkan kepada orang Islam untuk menunaikan jenazah salat, untuk menunaikan salat secara ghaib kepada dia. Sebagai contoh, seorang Muslim yang berada di negara non Muslim, dia bersendirian di situ, dia mati, dia meninggal dunia di situ, maka disyariatkan kepada orang Islam yang berada di negara lain untuk menunaikan salat jenazah ke atas jenazah yang tidak disalatkan di negara non Muslim itu. Pandangan ini wallahu taala alam, saya secara peribadi cenderung kepada pandangan ini, dan pandangan ini dikukuhkan, dipertahankan antaranya di kalangan ulama yang kemudian ini, iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab di Ahkamul Janaiz. Dia sebut pandangan sedemikian. Sekalipun Bin Baz, Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah, bahkan saya ingat sebahagian ulama di Saudi sana, mereka berpegang kepada pandangan yang pertama tadi, yang mengatakan mana-mana tokoh Islam yang banyak memberi jasa kepada masyarakat, kalau dia meninggal, boleh ditunaikan salat jenazah ghaib untuk dia oleh seluruh umat Islam yang berada di selatan dunia. Itu dua pandangan. Ulama berbeza pandangan. Demikian juga di kalangan ulama, ada yang mengatakan salat jenazah ghaib ini tak ada langsung, tidak disyariatkan terus, hanya khas untuk Nabi SAW. Ada yang sebut sedemikian. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, saya lebih cenderung memegang pandangan yang mengatakan salat jenazah ghaib hanya dilakukan kepada jenazah yang meninggal, tidak ada orang tunaikan salat jenazah ke atas dia. Sebagai contoh, jenazah yang mati lemas di laut, jenazah yang tidak ditemui jasadnya, jenazah yang dibaham binatang buas dan seumpamanya. Demikian juga jenazah orang Islam yang meninggal di negara non-Muslim,
yang tidak ada orang Islam yang lain melainkan dia seorang sahaja, maka jenazah yang seperti itu ditunaikan salat jenazah ghaib ke atas dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita kiranya saya kira tuan-tuan dan penonton di luar sana boleh ambil faham tentang dua benda yang telah bersentuh oleh Ustaz Abdul tadi. Yang pertama yang berkenaan dengan hukum solat jenazah, dan yang kedua adalah perbahasan berkenaan dengan solat ghaib, yang mana ada beberapa di sana pandangan-pandangan yang terbuka. Dan alhamdulillah kita cuma setidak-tidak pada petang ini kita dapat sama-sama mengambil sedikit intipati ataupun manfaat daripada apa yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz Abdul Qadir. Baik Ustaz, kita nak pergi ke soalan kita yang kedua Ustaz. Baik. Setelah mana kita telah jelas dengan hukum yang telah pun diberikan jawapan oleh Ustaz tadi, mungkin juga kita nak tahu tentang sebenarnya mungkin di sana ada rukun ataupun tata cara nak solat jenazah. Kadang-kadang masyarakat di luar sana melihat macam susah nak sembahyang ni. Kalau di kampung-kampung tu biasanya bila nak solat ni ramai orang yang keluar. Ya, tak mau solat mungkin atas sebab dia tak tahu dan sebagainya, dan bacaan-bacaan dia dan sebagainya. Mungkin ini yang menjadi asbab kepada masyarakat kita di luar sana agak alasan untuk tidak menunaikan solat jenazah. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit tentang tata cara solat jenazah menurut petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faidi. Berkaitan dengan tata cara sifat salat jenazah, perkara yang mesti ada pada salat jenazah dan seumpamanya, saya mulakan untuk jawab soalan itu dengan saya mengatakan salat, pertama sekali salat jenazah adalah salat. Salat jenazah adalah salat, itulah pandangan atau mungkin kita boleh kata itulah pandangan yang hampir berlaku ijma', sekalipun tidak berlaku ijma', kerana ada riwayat daripada Asy-Sya'bi, demikian juga At-Tabari yang menyatakan salat jenazah itu bukan salat, sebaliknya hanya doa saja. Akan tetapi seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, pandangan kedua tokoh yang besar itu rahimahumullah, Allah Ta'ala merahmati mereka berdua, Asy-Sya'bi dan At-Tabari, kedua-dua mereka ulama ahli sunnah wal jamaah, alim yang begitu hebat ilmu mereka. Kata Imam An-Nawawi, sekalipun mereka berdua yang sebut, akan tetapi pandangan itu tidak betul, pandangan itu syadz, pandangan itu ganjil, menyalahi pandangan majoriti ulama yang lain. Kerana itu saya katakan, saya tegaskan lagi sekali, solat jenazah adalah salat. Buktinya begitu kuat, antaranya hadis Nabi sebut sallu ala akhikum, tunaikan salat ke atas saudara kamu. Tunaikan salat ke atas saudara kamu menunjukkan salat jenazah itu salat. Nabi sebut salat, kata tidak apa-apa Nabi sebut salat. Dah tentulah Nabi sebut ud'u. Kalau kita kata salat jenazah itu hanya semata-mata doa, dan kita kena tahu dalam kaedah asal lafaz-lafaz syarak mesti dipikul pada yang ma'hud, yang biasa difahami, iaitu bila sebut salat mesti faham salat, kita tak boleh faham doa. Sekalipun kita tak nafikan salat itu antara maksudnya adalah doa, tetapi apabila syarak sebut salat, asalnya mesti kita maksudkan salat, kerana itu asal perletakan perkataan itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Melainkan ada bukti lain yang menunjukkan salat yang dimaksudkan itu maksud doa, baru kita kata doa. Jadi di dalam hadis berkaitan dengan salat, banyak bukti menunjukkan salat jenazah itu adalah salat. Bahkan saya ingat Al-Imam An-Nawawi dalam dia membantah pandangan yang mengatakan salat jenazah ini hanya doa bukan salat, kata Al-Imam An-Nawawi, kalau tidak saya Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, katakan kepada orang-orang yang mengatakan salat jenazah itu tidak salat, hanya doa, di mana dari pandangan itu menyebabkan ada pandangan yang mengatakan tidak perlu wuduk untuk salat jenazah. Imam Nawawi tak silap saya, beliau berkata, katakan kepada mereka, kalau salat jenazah itu bukan salat, hanya doa, boleh tidak berwuduk untuk menunaikan salat jenazah. Kita katakan kepada mereka, cuba mereka salat jenazah membelakangi kiblat. Kata bukan salat. Kalau sekadar doa tak menghadap kiblat, betapa menghadap belakang kiblat? Sanggup tak doa, sanggup tak salat jenazah begitu? Dah tentu tidak ada orang yang mengatakan hal sedemikian. Sebenarnya begitu kuat, sebab tu kita tidak mengatakan orang yang pegang pandangan Tabari dan Asy-Sya'bi itu sesat, terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada sunnah. Tak, kita tak kata begitu, tetapi pandangan itu pandangan yang ganjil, pandangan yang ditinggalkan, tidak diamalkan, dan tidak diseru kepada masyarakat untuk berpegang dengan pandangan itu. Kita kekal dengan pandangan majoriti yang mengatakan salat jenazah itu adalah salat. Apabila salat jenazah adalah salat, maka dia sama dengan syarat-syarat salat yang lain, salat-salat biasa yang lain, iaitulah perlu ada wuduk, perlu menghadap kiblat, perlu menutup aurat. Itu salat asasnya. Asas
salat jenazah sama dengan salat yang lain. Kemudian berkaitan dengan benda-benda rukun yang mesti ada di dalam salat jenazah, antaranya mesti ada niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, maka setiap orang yang hendak menunaikan salat jenazah mesti ada niat. Dan niat ni yang Ustaz Faidi tanya ni. Niat ni menimbulkan masalah kepada sebahagian masyarakat kita, kerana ada orang bagi tahu, datang kat kita bagi tahu, Ustaz baru lepas kursus jenazah, ikut kursus jenazah, duk belajar, duk hafal niat solat jenazah. Usalli sekian-sekian. Usalli ala hadzal mayyit, apa semua. Tiba-tiba Ustaz lepas kursus tu seminggu 2 minggu tak ada orang meninggal. 2-3 minggu, sebulan, nak masuk 2 bulan tak ada orang meninggal. 4 bulan lepas kursus duk hafal niat tu baru ada orang meninggal. Bila dah ada orang meninggal, tak ingat lafaz yang kita hafal waktu kursus tu, menyebabkan lalu saya pun tak tunai solat jenazah. Ini masalah. Ini masalah. Bila kita sebut solat jenazah mesti ada niat, maksudnya yang niat yang kita maksudkan adalah kehendak dan pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Itu niat. Itulah maksud niat yang disebut oleh kesemua para ulama. Tak ada yang berbeza. Tidak ada yang berbeza. Asalnya niat yang menjadi rukun dalam amalan itu adalah kehendak yang ada di dalam hati kita. Ilmu yang, pengetahuan yang ada dalam hati kita, apa yang kita nak buat, itulah yang dimaksudkan oleh yang dimaksudkan dengan niat oleh kesemua para fuqaha tanpa kecuali. Bukan usalli itu, bukan itu maksud mereka. Kenapa saya kata bukan itu maksudnya? Kerana cuba kita tengok buku-buku, ambil buku mana pun, kalau dia kata lafaz niat, dia kata mustahab, sunat, mana boleh. Semua para ulama kata lafaz niat usalli itu sunat. Kalau itu yang mereka maksudkan rukun bukan sunat. Rukun benda yang mesti apa? Mesti ada. Ma yubna alaihi ghairuh. Rukun tu apa-apa yang dibina di atas dia tapak. Kalau mana boleh kata sunat? Mesti wajib. Jadi bila ulama kata usalli itu sunat, menunjukkan niat yang mereka maksudkan bukan lafaz itu. Ambillah kitab mana pun, semua mereka mengatakan lafaz itu adalah mustahab untuk membantu hati dan seumpamanya. Bukan itu yang saya maksudkan di sini. Niat adalah kehendak melakukan sesuatu amalan kerana Allah dan kita tahu apa yang kita nak buat. Itu niat untuk salat jenazah. Kemudian dia ada takbiratul ihram, dia ada taslim, dia ada tahlil, dia ada tahrim, dia ada tahlil. Dia ada tahrim tu maksudnya dia dengan takbir. Kerana Nabi dalam hadis Nabi kata miftahus salat tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Anak kunci salat itu adalah dengan bersuci dan memulakan salat dengan takbir. Maka salat jenazah ada takbiratul ihram. Kemudian 4 kali takbir di dalam salat, kemudian salam. Selesai. Cuma di dalam salat jenazah itu satu tadi saya harap tentang niat itu selesai, kena faham betul-betul. Niat yang dimaksudkan adalah kehendak melakukan salat jenazah. Kemudian selepas takbiratul ihram kita akan membaca al-Fatihah. Tidak ada doa iftitah di dalam salat jenazah. Kita terus membaca al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selepas membaca al-Fatihah, kita akan takbir yang kedua. Kita akan takbir yang kedua dan kita membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang paling sempurna sekali adalah selawat Ibrahimiyah. Sama seperti mana selawat yang kita baca di dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sehinggalah fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis baca selawat Ibrahimiyah ataupun baca selawat selepas takbir yang kedua, kita angkat takbir, kita baca pula doa ke atas jenazah. Doa ke atas jenazah ni banyak doa. Dalam masyarakat kita yang masyhurnya iaitulah agak panjang doa dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhuhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Itu antara lafaz doa salat jenazah selepas takbir ketiga yang masyhur dalam masyarakat kita. Dan ada lafaz-lafaz yang lain lagi.
ada lafaz-lafaz yang lain. Ini sama juga, kes dia kes yang sama, iaitulah ramai di kalangan masyarakat kita pergi belajar sembahyang jenazah, hafal doa tu, sebulan 2 bulan tak ada orang meninggal. 5-6 bulan baru ada orang meninggal, bila nak mula sembahyang dia lupa habis dah. Dia angkat takbir selepas dia baca al-Fatihah, lepas dia selawat, takbir yang ketiga dalam salat jenazah angkat takbir, yang mari dalam fikiran dia Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu saja yang mari dalam fikiran dia. Jadi timbul masalah. Macam nak selesai masalah ni? Tak ada masalah. Macam nak selesai kan? Dia doa. Doa apa dia tak ingat langsung? Apa yang ingat? Tanya macam tu, apa yang ingat? Saya tak tahu Ustaz, yang saya ingat saya nak minta ampun untuk jenazah itu kot, sesuai dengan salat jenazah. Minta ampun untuk jenazah. Tapi nak minta macam mana Ustaz? Astagfirullah. Nak minta ampun untuk jenazah tak tahu. Tak tahu Ustaz, masalah ni nak guna bahasa apa Ustaz? Guna bahasa Melayu. Guna bahasa Melayu. Allahu Akbar, takbir yang ketiga, ya Allah berilah keampunan kepada jenazah. Ya Allah rahmatilah jenazah. Ya Allah belas kasihanlah kepada jenazah. Ya Allah muliakanlah kedatangan dia, sambutlah kedatangan dia. Ya Allah kurniakanlah tempat tinggal yang baik kepada dia. Ya Allah berilah keampunan. Ulang. Ya Allah berilah keampunan kepada dia. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah berilah kemaafan kepada dia. Ya Allah gantikan ahli keluarga yang lebih baik kepada dia. Gantikan tempat tinggal yang lebih baik kepada dia. Ulang doa-doa tu. Apa yang kita ingat? Ulang. Ulang perkara tu. Barangkali orang tanya, Ustaz macam mana Ustaz boleh sebut boleh doa bahasa Melayu? Bukan pertama sekali, tuan-tuan sekalian, dalam bab doa ni ada keluasan dalam agama. Di dalam bab doa ada keluasan dalam agama, bahkan di dalam sujud, dalam tahiyat doa, di dalam tahiyat akhir, Nabi sendiri, itu dalam solat fardu ataupun solat-solat lain. Nabi kata dia pilih apa-apa doa yang dia nak. Kalau orang Melayu yang baca hadis tu, pilihlah apa-apa doa yang dia nak. Macam mana? Takkan kita nak kata dia mesti doa bahasa Arab. Dia bukan reti cakap Arab pun, cakap Melayu saja yang dia reti. Maka dia berdoa dengan bahasa Melayu untuk kita elak daripada riuh rendah masyarakat. Maka kita baca di dalam hati. Kita baca di dalam hati. Dan saya bukan orang pertama sebut benda ni. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Badar, salah seorang alim di Madinah, mengajar fiqh hadis di Universiti Madinah dan kuliah di Masjid Nabawi, saya ingat juga ada. Dia antara orang yang setakat yang saya jumpa fatwa yang mengatakan orang yang tidak boleh bahasa Arab, dia berdoa untuk jenazah di dalam salat jenazah selepas takbir yang ketiga dengan bahasa dia. Boleh perkara tu. Itu kemudian jadi tak ingat Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, tak ingat dengan lafaz itu, bacalah dengan lafaz bahasa kita sendiri. Sekalipun kita tak nafikan, yang terbaik sekali, yang paling tepat sekali adalah mengamalkan doa menurut lafaz Nabi SAW. Habis kita baca doa tu, imam angkat takbir yang keempat, maka kita juga angkat takbir yang keempat. Kemudian kalau imam beri ruang kepada doa untuk kita berdoa, kita berdoa. Kalau imam tak beri ruang, imam angkat takbir terus dia bagi salam, maka kita mengikut salam imam. Habis salat jenazah kita. Habis solat jenazah kita. 4 takbir, 4 takbir. Termasuk takbiratul ihram. 4 takbir sahaja. Beri salam, lepas tu selesai solat jenazah. Itulah solat jenazah. Dan tak sepatutnya ada orang yang reti salat, tak reti solat jenazah. Sebab tu saya cadangkan kepada imam-imam ataupun mana-mana imam solat jenazah nanti, sebelum ditunaikan solat jenazah, bagus untuk kita buat bukan ulang kaji. Kita peringat seperti mana imam peringat jemaah nak sembahyang raya. Tuan-tuan, saya cadangkan jangan buat berterusan benda ni, nanti jadi kemestian pula. Cuma kita nak peringat kepada masyarakat, solat jenazah ni jarang ditunaikan. Takbiratul ihram, baca al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua baca selawat ke atas Nabi, takbir yang ketiga doa. Contoh doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tak hafal, doa bahasa Melayu untuk jenazah. Untuk jenazah. Kemudian takbir keempat, kalau imam ada ruang doa, baca doa lagi. Kalau tak ada ruang, terus bagi salam bersama dengan imam, selesai salat jenazah. Dan salat jenazah boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga dilakukan secara bersendirian. Diperintahkan dengan perintah sunat, dengan perintah fardu kifayah kepada orang lelaki maupun perempuan. Kepada orang lelaki maupun perempuan. Jadi selepas ni kita janganlah orang perempuan kadang-kadang bila ada kematian dalam keluarga dia, kerja dia menangis saja. Lepas tu tak salat. Dia salat juga. Dia salat. Boleh, tak ada masalah. Kalau katalah dia segan nak keluar ke masjid untuk tunaikan salat.
dia minta kepada tim ahli qaryah yang uruskan jenazah tu, dia minta bila selesai mandikan jenazah, dia minta supaya tunggu sekejap untuk kami orang perempuan tunaikan salat untuk jenazah. Dia buat, dia salat jenazah untuk ahli keluarga dia. Ayah kita meninggal, mak kita meninggal, takkanlah orang perempuan kerjanya menangis saja. Salat bakti terakhir di dunia ni, kita salat untuk ahli keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah sangat salat ni. Mudah sangat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Qadir di atas kupasan yang begitu ringkas dan menampakkan kepada kita bahawa sebenarnya solat jenazah ni satu solat yang sangat ringkas dan mudah saja untuk kita amalkan. Cuma tak boleh solat tanpa sebab lah, mesti ada jenazah. Baik Ustaz, mungkin di ruangan yang ada ni, mungkin kita juga nak tahu, mungkin para menonton di luar sana juga nak tahu tentang pernah kita mendengar beberapa orang sebutkan jenazah ni kalau ramai orang yang sebenarnya, maka ramai lagi lah, mungkin lebih banyak lagi dosa dia akan diampun. Maksudnya mungkin si mati ni lebih bertuah kerana ramai orang sebenarnya. Dan mungkin juga Ustaz, dalam konteks isu yang sama juga, mungkin adakah dibenarkan untuk buat solat jenazah ni bersesi-sesi disebabkan ramai sangat? Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan sikit tentang hal itu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fadi. Sebelum saya jawab soalan tu, ada perkara yang saya terlupa tadi ni tentang berkaitan dengan salat jenazah, isu niat. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita, macam mana kita nak sembahyang jenazah, kita tak tahu jenazah tu siapa, lelaki ke perempuan ke. Ketahuilah majoriti para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, tidak mensyaratkan mesti tahu jenazah tu lelaki atau perempuan. Tak wajib ta'yin jenazah, tak wajib siapa dia tu, lelaki ke perempuan, tak wajib. Habis itu kami tak tahu lelaki perempuan nak baca doa apa. Bacalah doa Allahumma ghfir lahu, kita andaikan mayit. Allahumma ghfir lahu kan. Mana yang penting ketika kita membaca doa, kita maksudkan jenazah yang berada di hadapan kita. Tak kira, tak ada masalah dari sudut dhamir ganti nama yang kita gunakan hu ke ha ke, tak ada masalah perkara itu. Bukan besar perkara itu. Yang penting niat kita adalah untuk kepada jenazah yang berada di hadapan kita. Kan itu majoriti para ulama tidak mensyaratkan mesti tahu jenazah itu lelaki maupun perempuan. Baik, kembali kepada soalan Ustaz Faidi tadi. Tentang apa Ustaz Faidi? Tentang solat makin ramai orang sembahyang mungkin itu yang satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, terutamanya AJK masjid dan orang-orang yang ahli keluarga, kita semualah. Sebenarnya sememang yang sabit hadis menyatakan tentang kelebihan jenazah yang ditunaikan, disalatkan jenazah oleh jumlah jemaah yang ramai. Sehingga dalam hadis sebut kalau 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah, mereka dapat memberi syafaat kepada dia dengan doa mereka itu. Maknanya permohonan mereka, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allah Ta'ala terima. Mustajab doa tersebut. Kerana itu termasuk di dalam hak jenazah. Iaitulah kita perlu memberi ruang yang wajar kepada jenazah itu supaya dia dapat ditunaikan salat ke atas, dapat ditunaikan salat dalam sebanyak mungkin jemaah. Apa saya maksudkan? Pertama, kita kena tahu ada tegahan dari Nabi melewat-lewatkan pengurusan jenazah. Itu pertama. Dan kedua, kita kena tahu juga ada juga anjuran untuk menghimpunkan jemaah yang banyak. Macam hadis yang saya sebut tadi, mafhum hadis yang saya sebut tadi. Kerana itu, katakanlah jemaah jenazah itu meninggal pukul 7 malam. Jangan solat jenazah pukul 12, pukul 1 malam. Siapa nak mari solat jenazah pukul 12, 1 malam, esok nak kerja pula lagi? Tak ada orang nak mari. Maka itu kita mengabaikan hak jenazah, untuk hak yang jenazah berhak terima, untuk dia ditunaikan seramai mungkin, seramai yang dapat untuk menunaikan salat jenazah dia. Kerana itu pilih waktu yang sesuai. Kalau meninggal, katalah kalau kita uruskan segera menyebabkan dia ditunaikan salat pukul 1 malam, jangan kita tunaikan salat pukul 1 malam. Habis itu bila? Pagi esok. Pada ghalibnya jenazah yang meninggal pada katalah pukul 9, pukul 10 macam tu, kalau kita simpan sampai, kita tangguh sampai pagi esok, pada ghalibnya jenazah tu tak rosak, maka tak ada masalah. Kerana tegahan melewat-lewatkan itu takut jenazah berubah. Kerana itu saya banyak dalam kursus-kursus jenazah saya, banyak dalam kuliah saya cadangkan kepada AJK masjid, demikian juga masyarakat Islam ni, kalau ada kematian, dia pilih waktu solat jenazah itu ditunaikan selepas solat fardu. Saya cadangkan begitu.
Katalah dia meninggal malam, biasa orang kita dia simpan pukul 11 pagi. Tapi pukul 11 pagi itu pada saya, orang yang bekerja susah nak datang. Pukul 11 pagi dia nak pergi susah. Paling rugi kalau dia kebumikan pada hari Jumaat 11 pagi. Lagi rugi. Kenapa saya kata rugi? Apa salahnya? Tunggu sampai Jumaat jenazah tu. 11, pukul 12, pukul 1, 1:30, pukul 2 dah boleh ditunaikan. Lebih kurang dalam 2-3 jam saja kita perlu tunggu. Dia ditunaikan di masjid selepas salat Jumaat. Cuba tengok berapa ratus orang ada di masjid. Takkan dalam ratus-ratus orang yang tunaikan salat Jumaat tak ada 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah. Sudah pasti ada. Maka itu kelebihan untuk jenazah. Jadi saya harap benda ni barangkali boleh saya sebut sebagai fake dalam pengurusan jenazah. Cerdik dalam menguruskan jenazah supaya kita mengambil kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya, ni ada beberapa soalan. Ada satu soalan daripada penonton kita di live Facebook ni. Ada yang bertanyakan tentang apakah hukum solat jenazah ghaib bagi jenazah yang mati disebabkan COVID. Dia semayang di rumah. Contohnya ayah dia dah meninggal kerana COVID dan ditimpan, dan di rumah family dia boleh tak nak solat ghaib untuk jenazah yang silakan Ustaz. Seperti yang saya sebut di awal tadi, saya pegang pandangan yang kata jika jenazah itu telah disalatkan, maka tidak ada lagi salat ghaib untuk dia. Saya pegang pandangan itu. Tapi kalau di kalangan masyarakat yang dia nak buat juga, dia boleh taklid kepada pandangan ulama yang mengatakan boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya cenderung kata tak perlu lagi, disebabkan kita kena tanya, salat jenazah COVID itu dah ditunaikan salat ke belum? Kalau dah tunai tapi 3 orang saja Ustaz sebagai contoh. Dah cukup. Habis itu kami ada ruang lain, iaitu ruang doa. Doa boleh. Jadi ataupun saya cadangkan juga supaya dia salat jenazah di tanah perkuburan. Salat jenazah di barangkali tak boleh juga. Barangkali tak boleh juga. Kalau tak boleh juga, wallahu alam, kalau pandangan yang saya pegang, saya kata dia berdoa tanpa salat. Dia berdoa di dalam salat dia, di dalam sujud, di tahiyat akhir selepas membaca selawat sebelum salam, dia berdoa di situ, di dalam doa-doa umum dia berdoa lah untuk jenazah. Wallahu a'lam. Okey, diharapkan yang bertanya tentang soalan itu dapat faham dan kita boleh ambil intipati daripada apa yang telah pun disampaikan. Baik Ustaz, kita nak pergi kepada soalan kita yang seterusnya ini. Dalam kita menguruskan jenazah, sudah tentu ada hal-hal yang ditegah ataupun dilarang oleh agama, dan benda ini mungkin menjadi adat kebiasaan masyarakat kita. Jadi mungkin Ustaz boleh sebutkan beberapa benda yang ditegah ataupun yang dilarang menurut Quran dan Sunnah Nabi tentang nak menguruskan jenazah ni Ustaz. Silakan. Baik, antara perkara yang dilarang dalam berkaitan dengan pengurusan jenazah yang saya terlintas pada hari ini, pertama sekali ratapan. Saya tengok meratap kematian tu risau juga kita. Kadang-kadang kita video-video yang disampaikan kepada kita, terutamanya terbaru ni kes Palestin, kita tengok sebahagian masyarakat Palestin dia macam meratap kepada ahli keluarga yang meninggal. Kita tak, itu kesilapan yang berlaku. Bukan kita nak menghina mereka yang mempertahankan Palestin, tak. Kita nak bagi, dan mereka bukan hujah agama. Apa-apa perbuatan yang bertentangan, kita kata benda tu salah. Benda tu salah. Masyarakat begitulah, orang Islam ni kadang-kadang mereka menghadapi situasi yang di luar dari kemampuan manusia biasa boleh pikul perkara tu. Tetapi sekalipun demikian, perbuatan meratapi kematian itu sesuatu yang ditegah di dalam Islam. Nabi tegah perkara itu. Bahkan perkara itu termasuk dalam dosa-dosa besar. Jadi pertama, jangan meratap. Jangan meratapi kematian. Itu satu perkara yang penting untuk kita semua ambil perhatian. Kemudian perkara yang saya ingat yang berlaku dalam masyarakat yang menyalahi sunnah Nabi SAW, kalau dalam bab memandikan jenazah, saya ingat perkara yang berlaku secara luas dalam masyarakat kita, iaitulah perbuatan tukang mandi yang barangkali disebabkan kejahilan, mereka melihat aurat jenazah, mereka memandikan jenazah dalam keadaan mereka tidak jaga aurat jenazah, sedangkan melihat aurat jenazah tanpa ada keperluan ataupun dengan sengaja memandang
remeh urusan aurat jenazah ini perbuatan yang diharamkan di dalam syarak. Cuba baca kitab Bahrul Mazi. Apa kata Syekh Idris Al-Marbawi, sebut perkara yang sama. Tukang mandi jenazah tak boleh melihat aurat jenazah. Haram hukumnya melihat aurat jenazah. Jadi perlu ambil perhatian masyarakat. Saya pernah pergi ziarah satu kematian. Ketika kita pergi ziarah, kita berdoa kepada jenazah, kita duduk di tepi jenazah, kita berdoa untuk dia. Tiba-tiba datang seorang Pak Lebay. Tiba-tiba dia angkat kain yang menutup aurat jenazah. Berbogel jenazah tu. Tak ada walau seurat apa sini. Tak ada langsung kain yang tutup aurat dia. Jadi perkara ni perkara mungkar yang mesti dicegah. Ahli keluarga berhak, saya tak tahu barangkali risau melampau, tapi saya merasakan ahli keluarga berhak memarahi pengurusan jenazah yang membuka aib ahli keluarga mereka. Itu adalah maruah ahli keluarga kita. Orang Islam dimuliakan ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Ketika dia hidup, amanah tanggungjawab dia menjaga aurat dia. Ketika dia mati, tanggungjawab menjaga aurat jenazah orang yang menguruskan jenazah dia. Kalau orang tu tak reti, keluarga bertanggungjawab memelihara maruah ahli keluarga mereka. Jangan biarkan ahli keluarga kita dimandikan oleh orang yang jahil sehingga melihat aurat ahli keluarga kita. Biar kita yang uruskan. Kerana itu, pengurusan jenazah ni perlu diketahui oleh seramai mungkin masyarakat sehingga kita sendiri boleh menguruskan jenazah. Itu antara dua perkara, dan yang lain tu saya ingat perkara itu telah berjaya dicegah, telah berjaya. Contohnya anggapan-anggapan, kita nak kata ialah amalan-amalan yang tak wajar berlaku, sebagai contoh kenduri sempena kematian. Itu termasuk dalam perkara-perkara yang perlu dihindarkan, dan saya rasa perkara itu, perhatian masyarakat dalam permasalahan kenduri ini telah saya ingat dah meluas. Ramai ada orang tak mau buat kenduri sempena kematian itu menarik satu perkembangan yang baik. Demikian juga baca Quran di atas kubur sebagai contoh perkara yang ialah kita tak nafikan ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah itu, akan tetapi pembuktian yang lebih jelas menunjukkan tidak dilakukan perkara sedemikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz di atas penjelasan gitu tadi. Dan saya nak menarik perhatian Ustaz tentang satu soalan di Facebook. Beliau ada mendengar Ustaz sebutkan tadi perkataan dilarang meratapi. Jadi soalannya adalah, adakah kita tidak dibenarkan untuk bersedih dengan kematiannya, Ustaz? Meratapi dan sedih ni, apakah yang adakah maksud tak boleh sedih langsung ke? Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Baik, yang dilarang adalah meratapi kematian, iaitulah dengan meninggikan suara dengan teriakan. Itu meratapi. Dalam masyarakat Arab dahulu ni, bila berlaku kematian, dia suka tarik rambut dan dia syaqal juyub, dia suka koyak ni leher baju ni. Dia tarik rambut, dia koyak leher baju dia, dan tanpa pipi, dia suka tanpa muka dia, menunjukkan dia menyesal atas kematian yang berlaku, dia begitu. Itu yang ditegah di dalam syarak. Demikian juga teriak dengan suara yang kuat. Adapun bersedih dan menangis tanpa mengeluarkan suara itu dibenarkan. Bahkan sabit di dalam hadis Nabi SAW teriak dan bersedih ketika kematian anak putera baginda, iaitulah yang bernama Ibrahim. Nabi SAW menangis sehingga keluar air mata. Abu Hurairah ataupun Abdul Rahman bin Auf melihat Nabi menangis sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kamu menangis dengan kematian anak kamu?" Rasulullah kata, "Ya Abdul Rahman," saya ingat Abdul Rahman, "Innal qalba tahzan." Nabi sebut, sesungguhnya hati itu bersedih dengan kematian. Mana boleh bersedih? Bukan setakat boleh bersedih, memang fitrah manusia. Memang fitrah manusia akan bersedih dengan kematian ahli keluarga dia. Jangan ada pula orang, ada ahli keluarga dia meninggal, dia senyum gelak-gelak je. Dia kata, pasal apa? "Oh, aku akidah aku kuat, tak bersedih." Bukan. Seronok, reda ni bukan benda yang ditunjuk-tunjuk. Sedih tidak menafikan reda. Sedih tidak menafikan reda. Jadi sedih dibenarkan. Nabi SAW sedih dengan kematian, kerana itu fitrah manusia. Kemudian Nabi kata, "Wal aina tadma'." Dan air mata tu mengeluarkan air mata. Mata tu mengeluarkan air mata. Teriak kerana kesedihan. Akan tetapi kita tidak akan mengucapkan satu perkara melainkan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas penjelasan soalan tadi. Baik, jadi kita sebelum kita nak pergi ke praktikal, nak melihat bagaimana solat jenazah ini boleh dilaksanakan, mungkin sebagai soalan akhir sikit, iaitu tentang apakah kelebihan ataupun ganjaran bagi mereka yang solat jenazah ini, dan mungkin juga bagi mereka yang mengurus dari awal sehinggalah ke liang lahat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit kelebihannya kepada golongan yang seperti ini. Silakan Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Tapi di dalam hadis menceritakan orang yang menguruskan ataupun mengiringi jenazah sehingga ke tanah, sehingga jenazah itu dikebumikan, bagi dia mendapat qiratan, iaitulah 2 qirat, pahala yang seumpama dengan 2 qirat. Ketika ditanya kepada Rasulullah, qirat itu apa wahai Rasulullah? Kata Nabi, seperti bukit Uhud ataupun bukit yang besar. Itu kalau kita uruskan jenazah sampai dikebumikan. Kalau kita uruskan jenazah, menyertai pengurusan jenazah hingga sampai jenazah itu disalatkan, kita hanya memperolehi 1 qirat. Kita hanya memperoleh 1 qirat. Tetapi itu asas dalam kelebihan. Bukan bermaksud ada orang barangkali dia kata, Ustaz, saya terbabit dalam pengurusan jenazah, setakat salat ni kafannya macam-macam saya uruskan. Takkan qirat saya sama dengan orang tak kafan terus jenazah salat saja? Tak samalah qirat. Dua-dua dapat 1 qirat, tetapi qirat dia barangkali lebih besar. Qirat yang hanya terbabit dengan jenazah, salat tidak terbabit dengan kafan, dia qirat juga, tapi barangkali dia kecil daripada qirat yang orang yang dia berdasarkan pengorbanan yang kita lakukan, niat yang kita lakukan, maka perkara itu membezakan setiap kelebihan yang kita dapat berbanding orang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian Ustaz berkenaan dengan ganjaran ataupun kelebihan bagi mereka yang menguruskan jenazah sehingga dari awal hingga akhir. Baik, kita nak bawa kepada para penonton sekalian, kita nak bawa para penonton di luar sana untuk menyaksikan secara langsung tentang bagaimana solat jenazah dilakukan secara mudah. Selain tadi kita telah pun dengar kupasan dalam bentuk teori, dan hari ini juga kita akan melihat tentang bagaimana praktikalnya solat jenazah ini yang akan dikendalikan oleh Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Kita alhamdulillah kita ada 3 orang adik-adik kita ni yang secara sukarela untuk menjadi sampel boleh praktikal untuk contoh salat jenazah kepada kita semua. Dan seperti yang saya sebut di awal tadi, salat jenazah ada 4 kali takbir, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, takbir saja. Jadi kita bersama kita ada adik Akashah yang bertindak sebagai imam, kemudian ada adik Sarah dan adik Nusaibah. Betul. 3 orang adik kita ni akan melakonkan cara salat jenazah. Salat jenazah secara ringkas saya terangkan, imam, jika jenazah lelaki, imam berdiri selari dengan kepala jenazah. Jika jenazah lelaki. Jika jenazah perempuan, imam berdiri selari dengan ataupun setentang dengan bahagian tengah badan wanita tersebut. Kemudian jenazah, salat jenazah, satu perkara juga, salat jenazah ni satu perkara penting ni. Salat jenazah disunatkan diperbanyakkan saf, bukan dipenuhkan saf. Apa maksud dia? Kalau kita sembahyang di masjid, katalah jemaah ada 25 orang, bukan 25 orang tu duduk di dalam satu saf. Bukan begitu. Saf ni sunat, saf dalam salat jenazah berbeza dengan saf di dalam salat jemaah fardu. Berbeza. Salat jemaah fardu mesti penuhkan saf pertama terlebih dahulu. Bila penuh saf pertama, baru buat saf kedua. Sesiapa yang dalam salat fardu, siapa yang tak penuh saf pertama, dia buat salat dia buat saf yang kedua, qata'ahu Allah, Nabi kata. Allah Ta'ala putuskan hubungan dengan dia. Man qata'a saffan qata'ahu Allah, Nabi kata. Itu salat fardu, tak ke tepi. Sekarang ni salat jenazah. Salat jenazah sunat diperbanyakkan saf. Jangan penuhkan saf, perbanyakkan saf. Saya sendiri pernah alami dalam, ada seorang ustaz meninggal dunia, tak payah sebut di mana, dan yang hadir tu ustaz-ustaz belakang. Tapi malangnya salat jenazah ustaz itu ditunaikan dalam keadaan satu saf panjang penuh, masjid tu besar panjang, satu saf saja. Subhanallah, salah benda tu. Sepatutnya diperbanyakkan bilangan saf, diperbanyakkan. Jadi saf lelaki, kalau saf lelaki kita andaikan adik Sarah dengan adik Nusaibah lelaki, kita andaikan saf bagi lelaki paling kurang 2 orang dalam satu saf. Untuk dikira sebagai satu saf, dia ada 2. Jadi kalau
Macam kalau yang hadir tu hanya 3 orang yang tunaikan salat jenazah, beginilah susunan dia. Seperti adik Akashah imam dan adik Sarah dengan Nusaibah sebagai makmum. Begitulah kalau susunan 3 orang. Tapi kalau jemaah katalah ada 4 orang, kalau ada 4 orang, maka imam 2 orang saf pertama, 2 orang lagi saf kedua. Jangan 4 tu duduk satu saf, 2 orang lagi saf kedua. Kalau ada 7 orang, mudah contoh, kalau ada 7 orang, imam seorang, baki 6 orang, jadi 2 saf pertama, 2 saf kedua, 2 lagi saf ketiga. Begitu susunan dia. Kalau imam kalau makmum ada 7, saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Begitu susunan dia, bukan dalam satu saf. Itu cara susunan salat jenazah untuk salat jenazah untuk jemaah. Baik, kita tengok. Pertama sekali kita bagi tahu mesti ada niat. Niat seperti mana kita semua maklum di dalam ibadah mesti ada niat berdasarkan hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Kemudian andaikan ada jenazah di hadapan ni, maka adik Akashah akan jadi imam. Kemudian takbir kali yang pertama. Jadi kita minta adik Akashah takbir kali pertama, takbiratul ihram salat jenazah, kemudian dituruti oleh adik Sarah dengan Nusaibah. Okey, cuba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bermula salat jenazah. Takbir pertama, selepas takbir pertama kita baca apa? Saya dah sebut di awal tadi, kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Selepas habis baca Al-Fatihah, kita akan takbir yang kedua. Baik, adik Akashah. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Sama juga. Sama. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah angkat tangan ataupun tidak angkat tangan. Perkara ni terlampau, bagi saya terlampau kecil ya, untuk perbincangan ilmu tak ada masalah, tetapi tak ada masalah. Kalau ada orang dia tak angkat tangan, dia takbir diam saja, tak apa masalah, tak ada masalah. Salat jenazah dia sah, dia ahli sunnah, tak ada kaitan dengan sesat, tak ada kaitan sama sekali. Kalau dia tak angkat tangan pun tak apa, dia angkat tangan pun tak apa. Bahkan angkat tangan ketika takbir dalam salat jenazah ini sabit dari perbuatan Abdullah ibnu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi tak perlu kelahi bab-bab ni, boleh, tak ada masalah. Selepas takbir yang kedua, kita membaca selawat ke atas Nabi. Yang terbaik sekali ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sehinggalah seperti kita baca di dalam tahiyat yang akhir selawat Ibrahimiyah. Paling ringkas sekali Allahumma salli ala Muhammad. Kerana berselawat ke atas Nabi paling ringkas. Tapi biasanya dalam masyarakat kita boleh selawat memberi ruang untuk kita selawat Ibrahimiyah tu imam beri cukup lah. Selepas kita baca selawat, kita akan takbir yang ketiga. Jadi minta adik Akashah untuk takbir kali yang ketiga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diteruti oleh jemaah. Diteruti oleh jemaah. Jemaah kena ikut takbir imam. Jemaah kena ikut takbir imam. Katakanlah imam tu cepat, jemaah tak boleh potong, tak boleh katalah imam dah takbir kali ketiga, jemaah baru takbir pertama, dia tak boleh ligan takbir imam tu, tak boleh. Macam masyarakat kita buat, dia kena buat, dia masbuk sama seperti solat lah. Imam takbir yang ketiga, dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi dia baca Al-Fatihah, imam baca doa. Selepas takbir yang ketiga dia baca doa. Dan kita dah terang tadi, katalah ada makmum dia masbuk, dia baru takbir yang pertama, dia baca Al-Fatihah, imam baca doa. Imam akan, selepas doa, imam akan takbir yang keempat. Makmum yang masbuk tadi, dia takbir yang kedua. Bila imam beri salam, dia selesaikan baki takbir yang ada berdasarkan keumuman hadis Nabi, man adraka salah, siapa yang masuk ke dalam salat, bila dia tengok imam sujud, dia buat seperti mana imam sujud. Macam mana hadis tu? Bukan. Fa'atimu wa ma fatakum fa'atimu. Hadis tu, saya tak ingat lafaz dia. Apa yang dia dapat, dia tengok imam buat, dia buat. Apa yang dia terlepas, maka dia sempurnakan. Umum hadis tu untuk salat fardu dan semua salat. Keumuman hadis tu untuk semua salat termasuk salat jenazah. Jadi dia masbuk, dia bukan ligan takbir imam. Dia kata begitu, imam tengah baca doa, dia pun Allahu Akbar, selawat Allahu Akbar sampai takbir 3. Itu bukan begitu cara dia. Dia sama seperti masbuk salat fardu. Baik, tadi adik Akashah dah angkat takbir yang ketiga.
dan selepas takbir yang ketiga adalah kita membaca doa untuk jenazah. Selepas tu kita akan angkat takbir yang keempat. Jadi kita minta adik Akashah untuk angkat takbir yang keempat, diikuti dengan adik Nusaibah dan Sarah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini takbir yang keempat. Imam boleh nak terus beri salam, tak ada masalah. Ataupun imam barangkali ada rasa nak baca lagi doa untuk jenazah pun tak ada masalah. Biasanya dalam masyarakat kita, takbir yang keempat ini mereka akan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Biasanya begitu, tapi bukanlah syarat begitu mesti yang macam tu. Kerana ada lagi doa-doa jenazah yang lain seperti Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-islam, dan ada lagi doa-doa yang lain lagi. Jadi sebab tu saya cadangkan supaya takbir yang ketiga itu kita bagi lama sikit, tapi janganlah dalam bentuk membebankan jemaah. Bagi ruang kepada jemaah nak membaca doa. Kalau kita rasa macam kita dah bagi ruang secukupnya pada takbir yang ketiga, maka takbir yang keempat kita boleh terus memberi salam. Baik, takbir yang keempat dah dilaksanakan, maka kita andaikan telah selesai adik Akashah jemaah membaca doa yang keempat, ataupun adik Akashah tak mau doa dah, dia terus nak bagi salam pun boleh, tak ada masalah. Kemudian memberi salam. Baik, adik Akashah beri salam dan diikuti oleh adik Nusaibah dan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah salat jenazah. Selesailah salat jenazah. Dan isu salam salat jenazah ini juga ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Saya sebut kenapa? Kerana tak mau nanti berbalah orang masyarakat ni. Kena sebahagian ulama berpandangan salat jenazah salam dia sama dengan salat lain, iaitu 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebahagian ulama yang lain mereka mengatakan tak, salat jenazah ni ada satu salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Sebahagian kata macam tu. Dia sama dengan isu angkat takbir tadilah. Siapa nak salam sekali pun selesai sah salat dia, salat jenazah dia. Siapa nak bagi salam 2 kali pun sah salat dia. Dia berada di atas sunnah insya-Allah, terutamanya perbuatan salam 2 kali. Ini juga sabit daripada perbuatan Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhumah. Jadi terima kasih kepada adik Akashah, adik Sarah dan adik Nusaibah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah telah pun disaksikan secara praktikalnya tentang bagaimana gerak ataupun pergerakan solat jenazah yang telah pun dikendalikan oleh Ustaz Abdul Kadir bersama dengan kita adik-adik yang telah pun dibawakan khas untuk menunjukkan secara praktikalnya betapa mudahnya solat jenazah ini. Jadi Ustaz, sebelum kita tutup, ada satu soalan lagi ni. Kebiasaannya selepas solat jenazah, imam dia baca doa sebelum dia angkat jenazah. Jadi apakah ada tuntutan sunnah ataupun mungkin adat saja, dan mungkin apakah hukum doa setelah selesai solat jenazah kepada si mayat? Silakan. Baik. Sebenarnya perbuatan menyambung doa selepas salat jenazah itu satu perbuatan yang pelik sebenarnya. Kenapa saya kata pelik? Kerana kita sebenarnya kalau kita nak berdoa, kita doa di dalam salat jenazah tadi. Sepatutnya kita doa di dalam salat jenazah tadi. Sebab tu saya kata doa dalam salat jenazah. Sebab tu barangkali perkara ini berlaku disebabkan salah faham. Yang beranggapan seolah-olah doa di dalam salat jenazah ini mesti dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sahaja, tak boleh doa lain. Lalu sebahagian masyarakat dia nak tambah doa, dia tambah selepas. Salah tu. Kalau ada tambahan doa yang nak diminta, doa di dalam salat. Sebab apa saya kata begitu? Kerana doa di dalam salat, doa di dalam salat ni adalah tempat mustajab. Kenapa kita tinggalkan tempat mustajab? Tiba-tiba kita pergi doa selepas salat yang merupakan tempat yang kurang mustajab berbanding di dalam salat. Kerana itu tak ada sunnah, tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Bahkan tidak ada, setahu saya tidak ada di kalangan fuqaha yang anjurkan perkara ni. Melainkan benda tu berlaku secara ikut-ikutan dalam masyarakat. Masyarakat yang terbiasa dengan selepas salat mesti doa jamaah. Lalu bila ada barangkali dulu ni ada seorang imam yang dia tak
rasa kekok kalau tidak menyambung doa selepas salat jenazah, disebabkan kebiasaannya selepas doa selepas salat jemaah ada doa berjamaah, lalu dia buat benda tu, lalu menjadi ikutan masyarakat. Tak ada, saya ingat tak ada ustaz yang mengajar perkara tu, saya ingat. Yang ustaz betul-betul ustaz lah. Saya ingat tak ada yang mengajar benda tu, melainkan dia amalan yang berlaku secara terwujud secara tidak sengaja di dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Qadir di atas penjelasan berkenaan dengan hukum berdoa selepas selesai solat jenazah. Jadi Ustaz, dalam masa yang ada beberapa minit lagi, mungkin Ustaz boleh buat sedikit kesimpulan dan mungkin juga nasihat kepada orang awam yang masih lagi merasakan solat jenazah ni satu benda yang susah dan sebagainya. Mungkin Ustaz ada kesimpulan dan juga nasihat di akhir segmen kita. Silakan Ustaz. Pengurusan jenazah bermula daripada mandi, kafan, salat dan kebumi berlaku di zaman Nabi SAW. Berlaku banyak jenazah di zaman Nabi dan banyak berlaku banyak berlaku kematian di zaman Nabi SAW. Dan pengurusan jenazah itu telah ada di zaman Nabi SAW. Kerana itu pengurusan jenazah, setiap orang yang bertanggungjawab menguruskan jenazah kena berusaha semampu mungkin memastikan pengurusan jenazah yang dilakukan bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Itu satu perkara yang mesti. Bila kita mengikut sunnah Nabi, kita akan dapati bahawasanya agama ini memberi keringanan dan kemudahan kepada kita, sehingga kita akan dapati pengurusan jenazah itu bukanlah satu perkara yang susah, bahkan boleh dilakukan oleh semua orang Islam. Cuma dari sudut siapa lebih utama, itu boleh dibahaskan. Memandikan jenazah, siapa yang lebih utama, itu dibahaskan oleh para ulama. Tetapi sepatutnya semua masyarakat memiliki ilmu bagaimana cara yang sebenarnya berdasarkan sunnah Nabi dalam bab berkaitan dengan pengurusan jenazah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir Shahab, pegawai di Jabatan Mufti Negeri Perlis, di atas kesudian beliau meluangkan masa dalam segmen solat lagu mana kita pada petang ini, yang mana kita telah membicarakan tajuknya solat jenazah mudah saja. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, para penonton di luar sana yang mungkin ada soalan yang tak sempat nak dijawab, boleh kemukakan secara peribadi kepada Ustaz Abdul Qadir dalam Facebook dan sebagainya, insya-Allah. Jadi dalam ruangan ini setakat ini saja dulu kita punya pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita semua dan mudah-mudahan kita semua mendapat faedah daripada perkongsian tentang solat jenazah ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdul Qadir. Mudah-mudahan Tuhan berkati kita pada hari ini. Jadi sebagai kebiasaannya, sebagai akhir kalam daripada saya, teruskan kita patuhi SOP. Biarlah kita jadi pemutus, jangan kita jadi pencetus. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.